Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salam 9 Celsius daripada Madinah Al-Munawwarah. Ya, kita berada di Allah Akbar. Kita berada di Hotel Al-Haram ya. Ni adalah hotel baharu yang setaraf dengan Dar Iman Taiba ataupun Dar Taiba Fran. Samalah setaraf dia adalah Dar Iman Al-Haram. Terletak di layer yang kedua, namun bertaraf 5 bintang dengan complimentary. Oh, ni dia. Ada pot mengetih kan? Pot ngetih. Gitu lah. Pot ngetih bawah ni. Dah jumpa dah tu. Pot melontar. Allah. InsyaAllah kita akan terus menuju ke Masjid An-Nabawi, melintasi belakang Hotel Oberoi ni ya. Ni Plaza Oberoi. Hotel Oberoi ni pun sama juga 5 star hotel. Dan hotel hari ini Dar Iman Al-Haram terletak di bahagian utara dan bahagian timur lah. Kalau utara timur ni orang panggil apa? Timur laut ke timur barat? Timur laut tak? Timur barat tenggara, timur laut. Yang bahagian itulah ya. Jadi kita sedang menuju ke Masjid An-Nabawi, dalam proses ziarah dalam Masjid Nabawi dalam kesejukan ya. 9 Celsius ni. Jadi biar jalan, biar bakar panas-panas tu ya, biar jalan kan. Kurang lebih dalam 3 km insyaAllah kita akan ziarah secara hop on hop off je lah ya. Alhamdulillah. Dan di sini laluan kita nak pergi Masjid Nabawi, so ada jualan-jualan. Ada runcit baru ni, ni baru ni, dulu tak ada. Ya, bawah Hotel Oberoi ya. 24 hours lah dia buka. Cari air ke apa semua. Coklat-coklat ke. Ya, dan siapa nak beli emas boleh. Emas. Malam-malam. Malam-malam buta boleh emas. Emas Saudi ni low sikit lah kan. Dia punya tu, karat dia tu kurang sikit. Apa tu? Gate 340. Okay. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Memang cuaca begitu syahdu sekali tuan-tuan dengan cuaca yang memang rasa sejuk je kan. Tenang aja di hati. Subhanallah kan. Gambaran-gambaran di Madinah. Okey tuan-tuan, alhamdulillah. Baik, kita punya gate nak pergi masjid 340. Yang itu dah ya. Gate tadi tu. Bermula 2018, gate 3 angka, masjid 2 angka. 2017 ke bawah, gate dengan pintu masjid sama angka. 25, sana pun 25. 26, sini 26. Begitulah. Ya, ni dah berubah sikit. Tak tahulah apa sebab dia 3 angka, saya pun muskil. Dan dia bermula dengan 3 pula. Wallahualam. Ala kulli hal, jalan kita nak pergi masjid, tu dah lalu-laluannya. Dan wanita boleh masuk situ. Pintu 25 untuk perempuan masuk sembahyang. Ataupun sebelah sini. Kejap lagi ni, kat sini. Belah kanan pun boleh juga. Pintu 29. Ya. 2 tempat akses untuk wanita. Dan lelaki kena jalan ke tengah sikit, pintu 21 ya. Ke tengah sikit pintu 21, iaitulah King Fahad Gate ya, belah sana. Dan inilah tuan-tuan Masjid An-Nabawi kan, masjid yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sampai ke sini, Nabi membeli tanah di sini ni daripada 2 orang yatim dan membayar kepada mereka. Lantas Nabi membuat Masjid An-Nabawi dengan ukuran 50 kali 50 meter saja. Tu asalnya 50 kali 50. Dan di bahagian barat, Nabi telah membina rumah dia sebelah Masjid Nabawi. So rumah Masjid Nabawi dulu adalah sebelah masjid sahaja. Kira keluar rumah masjid lah. Kan, keluar masjid rumah lah. Gitu je. Kemudian dibesarkan di era Abu Bakar Siddiq sebanyak 20 meter. Dibesarkan pula di era Umar Khattab sebanyak 50 meter. Dibesarkan lagi era Osman 70 meter.
Ali bin Abi Thalib sejauh 20 meter lagi. So total pembesaran Masjid Nabawi merangkumi hampir 280 meter persegi. Dan itu asal lah Nabi dan Khulafa' Ar-Rasyidin. Kemudian seiring dengan berjalannya zaman, di zaman Umayyah kan, di zaman Abbasiyah, Malik bin Marwan, Harun Ar-Rasyid, ini semua nama-nama masyhur sebagai khalifah-khalifah Islam, termasuk jugalah Umar bin Abdul Aziz. Mereka membesarkan Masjid Nabawi seiring dengan jalannya zaman. Dan apabila Turki Uthmaniyah kalah dalam Perang Dunia Pertama 1941, dan tempat ini dah diambil alih oleh kerajaan Saud, dan Saudi juga sama juga kan, kerajaan Saudi membina jugalah kan, King Abdul Aziznya dengan King Faisalnya dengan King Fahad. Dan itulah dia tahun yang paling cemerlang sekali di era itu. Raja Fahad telah membesarkan Masjid Nabawi, tuan-tuan. Ini adalah usaha Raja Fahad ni. Ya. Semua ni daripada tepi pagar sampailah masjid, sampailah hujung sana. Besar ini adalah Raja Fahad punya era, iaitu 500,000 meter persegi, dengan menempatkan bumbung dan juga bawah boleh semayang. Total orang boleh semayang kat sini adalah 1 juta orang. Ya, 1 juta orang Islam boleh semayang dekat Masjid Nabawi. Dan sekarang di era MBS, Muhammad bin Salman dan juga anak dia lah sedang membangunkan di bahagian timur lah. Ini timur sedang dibangunkan extension. Ya, yang mana telah terbengkalai sejak Covid dah tu. Dia tengah bangunkan tapi Covid terbengkalai. Dan belum lagi dijalankan projek sebab mereka sedang fokus untuk membangunkan Masjidil Haram. Ya. Okey, baik. Nak tunjuk pada tuan-tuan di manakah perkuburan Baqi' Al-Gharqad, iaitu di hujung sana di bahagian selatan. Ya Allah, bismillah. Jom. Ada grup yang solat Isyak mungkin. Tak. Luar ni dikira luar Masjid Nabawi. Cuma kalau semayang daripada dalam sampai ke luar ni dikira bersambung lah sosnya. Cuma pahala iktikaf tak ada. Kan. Pahala iktikaf tiada kat luar. Luar ni dikira dataran luar. Masjid dikira daripada pintu masjid. Baru boleh iktikaf. Jadi wanita yang uzur boleh duduk sini. Kan, bawah payung ni perempuan boleh duduk. Iktikaf dalam masjid melalui pintu. Pintu masjid masuk dalam. Itu baru dikira masjid. Betul. Nombor-nombornya. Jadi kawasan perempuan senang aja nak tahu. Dia ada tandas perempuan. Tu belah sana tu, tandas perempuan. Tandas perempuan, itu belah perempuan lah. Perempuan punya tempat ni dua je. Satu hujung sini, satu hujung sana. Pintu 25 sampailah 30. Lepas tu pintu 15 sampailah pintu 18. Itu perempuan. Lain pintu lelaki boleh masuk. Ya, termasuklah orang lelaki boleh pergi atas bumbung. Atas bumbung masjid, tuan-tuan kalau ada masa nak pergi. Ada tangga daripada pintu 21, naik tangga belakang kiri dia. Naik atas bumbung. Boleh rehat-rehat, boleh tidur-tidur atas bumbung. Ya. Iktikaf dalam masjid. Tidur-tidur kat Masjid Nabawi. Baru rare. Tidur di hotel, Malaysia pun ada hotel. Tidur di masjid, itu rare. Ya. Ya. Ni pun mereka buat jalan dalam ni. Ya. Malam-malam jalan dalam. Sejuk-sejuk je. Ya. Belah kanan ni adalah akses untuk wanita juga ya. Pintu 25 ataupun pintu 28. Boleh orang perempuan masuk. Ya. Depan kali ni. Nak pergi ni. Raudah sebelahnya. Dia terletak di bahagian selatan. Kita punya hotel utara, ni timur, selatan, barat. Masjid Nabawi senang ingat, 4 segi je. Straight lah. Mekah memang kat selatan. Straight je. Dan kalau ikutkan daripada Masjid Nabawi straight ni, turun sikit dalam 3 km adalah Masjid Quba. Masjid pertama Nabi bina.
Jadi kalau siapa yang mantap-mantap padu-padu nak jalan kaki 3 km boleh. Ada laluan khas lah Saudi bina. Lepas subuh je jalan terus. Masjid Kubah. Ya, dapat satu pahala umrah. Solat 3 km. ya betul. Solat duha 2 rakaat dapat pahala umrah terus. Berwuduk dekat hotel, jalan kaki, semayang 2 rakaat dapat pahala umrah. Lagi semaya tu bukan dia. Lepas subuh lah. Tak. Luar ni bukan air zam-zam lah. Kan? Air zam-zam kat Madinah dalam tong aja. Oh, ada juga. Luar ni air water cooler. Dalam masjid lah. Kalau tong masjid Masjidil Haram, tong dia warna coklat, air zam-zam. Sini tong dia warna kelabu. Ada warna berbeza. Ya. Selipar kita bawa ke ataupun kita simpan luar je? Dia sini ni lebih bagus lagi sebab dia ada rak-rak, ada nombor-nombor. Letakkan rak je. InsyaAllah tak hilang. Kalau Masjidil Haram ni pening sikit. Keluar pintu lain, masuk ke pintu lain. Sini masjid dah tak ada tawaf-tawaf dah. So tak ada masalah. Kita ikut kanan. Ikut orang yang pakai topi putih tu. Subhanallah, subhanallah. Warna hijau hilang dekat tiang menara ni. Mana pergi? Biasanya ada warna hijau. Dia punya lampu hijau tu tak ada. Tak dihidupkan kot. Ini belah tepi lah. Sana depan. Boleh. Dalam tu ada banyak rak. Macam ni nampak, masjid buka kan. Tu orang lelaki nak itikaf boleh lah. Boleh masuk dalam itikaf sampai subuh. Ya. Cuma sekarang ni orang perempuan di masa tutup, orang lelaki dia buka. Ni perempuan ni baru habis raudah ni. Kan. Raudah wanita. Kejap lagi masuk pukul 1 pagi, turn orang lelaki. Tapi bila malam ni biasanya untuk nusuk. Kalau untuk muasasah, lelaki petang. Jadi daripada hotel straight aja tepi ni. Ikut je. Ya. Oh, mantap ustaz kita. Sahabat tu. Game tawib. Ya, betul. Okey, rapat sikit, rapat. Rapat. Okey tuan-tuan, kita berada di bahagian sisi lah kan, kubah hijau ni lah tempat di mana Rasulullah SAW dimakamkan. Nanti kita akan pergi dalam depan lagi nampaklah jelas. Cuma depan tu memang ramai, so kita terang kat sini. Ya, kubah hijau itu merupakan rumah Nabi asalnya dan hari ini merupakan kubur Nabi. Ya, jadi sengaja dibinakan kubah hijau supaya menandakan bahawa di situlah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di mana di era Nabi kubah hijau tak ada. Kan kubah hijau ni yang dibina ialah di era tabi'in. Ya, ada mengatakan bahawa Umar bin Abdul Aziz yang mula-mula bina. Ada yang kata Utsmaniyah yang bina. Jadi ada khilaf sejarah kat situ. Namun begitu kalau dilihat daripada tahun pelaksanaannya adalah di era Umar bin Abdul Aziz lah. Ya. Kemudian hari ni untuk masuk ke Raudah. Ni sekarang ni jemaah kena parking di depan tu. Gate 364. Sana itulah pintu masuk ke Raudah. Parking ramai-ramai. Lepas tu tunjukkan permit kat depan tu. Kemudian permit lulus terus masuk bawah payung tu lah. Yang ada lampu belah depan sebelah kubah hijau. Tunggu dulu situ. Bila dia izinkan masuk, barulah masuk melalui Babu Nisa pintu 39. Ya. Masuk pintu 39 terus masuk Raudah. Okey. Nak tahu Raudah ataupun tidak, pastikan tuan-tuan semayang itu tepi dindingnya adalah dinding hijau. Oh kan. Dinding ni hijau sampai depan. Bermakna Raudah tu. Sebab ada orang semayang kat belakang. Dia tak masuk ke hijau ni. Itu bukan Raudah. Raudah kata Rasulullah, baina minbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Antara rumah aku dengan mimbar aku, inilah Raudah. Kan? Jadi jangan terkeluar lah. Kalau boleh tuan-tuan semayang tu tarik tepi dinding hijau, clear. Kan? Hijau sini tu, Raudah tu. Okey. Perempuan ke lelaki pun samalah. Cuma padahal perempuan memang kena berebut. Kan? Perempuan memang kena berebut. Tengah semayang kita, depan berdiri orang. Ni kata orang perempuan ni. Kan? Dia jadi perangai tu payah sikit lah perempuan. Laki so far behave lah, alhamdulillah. Kan? Okey, baik. Masuk pintu 39, tuan-tuan akan keluar pintu belah sana, pintu nombor 3, sebelah pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum bulan 12 tahun ni, tahun lepas, bulan 12 tahun lepas, jemaah yang masuk Raudah akan keluar terus pintu Baqi' tu belah kiri tu. Pintu terbuka tu kan, pintu 41. Jadi sambil-sambil masuk Raudah, bila keluar Raudah terus ziarah Nabi. Gitu. Hari ni dak dah. Keluar pintu lain. Ziarah Nabi nak kena pusing U-turn. Masuk pintu Babu Salam pula nombor 1. Tak tahulah apa sebab begitu. Ini dah berlaku pada guru saya yang lepas. Dia buat route baru dia nak keluar. Okey. Baik. Untuk ziarah makam Nabi tiada permit. Siapa nak ziarah makam Nabi bila-bila pun boleh. Ya. Tapi laki je lah. Ya. Laki je. Bila-bila pun boleh. Masuk aja pintu nombor 1 Babu Salam. Tuan-tuan akan keluar pintu Babu Baqi' 41. Nak jumpa Nabi lagi U-turn. Masuk pintu 1, keluar 41. Itu je lah. Pintu 1, keluar 41. Ya, itulah. Nak Masuk makan Nabi tu ke jasad Nabi ke apa? bukan. Itu kita lalu di depan makan Nabi je. Kita akan nampak makan Rasulullah belah kiri, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Jadi lubang itu. Lubang tu represent wajah Nabi. Ibaratnya macam ni lah tuan-tuan. Ni ada kiblat kan, ada kiblat. Nabi dimakamkan macam ni, betul tak? Kan? Kan gitu. So, lubang yang Rasulullah tu ditulis tu Rasulullah, huna Rasulullah. Straight tu lubang, bawah tu lah wajah Nabi. Jadi tak payah nak intai lubang tu, tak ada apa pun. Cuma dia punya landmark dia. Dia punya itulah. Faham kan? Abu Bakar pula di belakang Nabi. Kalau Nabi depan, Abu Bakar di belakang Nabi. Muka Abu Bakar setentangan dengan bahu Nabi. So lubang dia Abu Bakar belah sini sebab di belakang Nabi kan. Dan Umar Al-Khattab pula di bahu Abu Bakar. Gitu. So kalau ikut lubang Nabi, Abu Bakar, Umar. So kita jalan gitu. So kita akan jumpa Nabi dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Depan sikit, Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Umar Al-Khattab. Dan keluar. Ya. Dia janganlah nak intai-intai apa semua, nanti kena marah. Kan? Just bagi salam sudah kan. Rakaman tak ada masalah. Boleh rakam, boleh rekod, ambil gambar boleh. Tapi ya Allah haji, ya Allah khalas. Dia gitulah kan. So, gitu. Okey, baik. Kemudian di belakang tuan-tuan, ini adalah perkuburan Baqi' Al-Gharqad ya. Tiang ataupun dinding yang setinggi 10 meter tu, itu adalah perkuburan Baqi'. Baqi' Al-Gharqad ini adalah disebut sebagai Darul Mukmin, negara orang yang beriman. Di sinilah dimakamkan lebih 10,000 sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, termasuklah tabi'in dan juga tabi'in. Antara yang lain dimakamkan di sini juga adalah Imam Malik rahimahullah taala. Imam Maliki lah, Imam Malik guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan juga asalnya Imam Syafi'i juga nak dimakamkan di sini. Namun begitu dia kembali semula ke Mesir dan dimakamkan di Mesir. Itu Imam Syafi'i lah ya. Namun Imam Malik di sini. Termasuklah juga
isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya di sini melainkan dua, iaitu Khadijah di Ma'la dan tadi Maimunah yang saya tunjuk tadi kan dekat Naim. Ya, makam ni kata Naim tadi dalam bahas tengoklah. Ya, itulah kubur dua isteri Nabi yang berada di luar. Lain semua di sini termasuklah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Asalnya Aisyah nak makam sebelah Nabi, ialah rumah dia kan. Rumah dia dengan Nabi. Jadi patutnya Rasulullah, Abu Bakar bapak dia lah kan. Sebab ini rumah aku, macam tu lah ibaratnya. Namun Umar Al-Khattab ketika mana ditikam oleh Abu Lulu'ah dalam delay seminggu sebelum wafat dia, dia suruh Hafsah, anak perempuan dia, merangkap isteri Nabi juga. Ya Hafsah, tolong jumpa Aisyah, kata dia. Katakan Umar kirim salam dengan lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Aisyah. Kemudian mintakan kepada Aisyah bahawa Umar berhajat untuk dimakamkan di sebelah sahabat dia, iaitu Rasulullah dan juga Abu Bakar. Makanya Aisyah pun ialah, kata dia, sebenarnya aku yang inginkan tempat persemadian itu, kata Aisyah. Tapi oleh kerana Umar Al-Khattab minta, tak jadi kan, bagi Umar kan. Sebab apa? Sebab Umar ni tuan-tuan besar jasanya dalam Islam. Ya. Kata Nabi dalam hadis, kalaulah ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Kan, menunjukkan Umar Al-Khattab bukan kaleng-kaleng punya orang kan. Walaupun dulu dia Abang Lu Fadil ketua Samsing di Mekah Quraisy, tapi bila Islam begitu hebat sekali keislamannya. Dan Aisyah sendiri melihat corak pemerintah Amirul Mukminin Umar ni. Sebab tu bila Umar minta, dibagi kan. So Aisyah sendiri pun dimakamkan di sini, jauh dengan Nabi kan. Jauh lah juga kan, sebelah ni taklah jauh sangat, tapi kira jauh lah. Jangkanya suami isteri kan sebelah gitu kan. Jadi tak apalah, bagi pada Amirul Mukminin Umar Khattab. Dan adakah tuan-tuan tahu bahawa laluan ni, pintu 41 tu, laluan tu dulu tak ada. Pintu tu tak ada dulu. Bermakna rumah Nabi dengan Aisyah yang kubah hijau, sebelah kanan dia adalah rumah Nabi dengan Hafsah, anak Aisyah tadi, anak kepada Umar Al-Khattab. Jadi bila di era Umar Al-Khattab, orang nak jumpa Nabi ni macam laluan lah kan. Laluan, lepas tu nak kena U-turn balik kan. Nak laluan, nak kena U-turn balik kan, leceh. Jadi dia minta pada Hafsah untuk dipecahkan rumah dia untuk buat laluan. Nangis Hafsah kan. Apa pula pecah ya. Ibarat gitulah, ibarat aja kan. Saya sayang kalau Rasulullah dapat tengok sebelah aja kubur Nabi kan. Yalah, rumah sebelah Aisyah dulu. Sekarang ni jadi kubur. Buka tingkap dah nampak dah kubur Nabi. Jadi oleh kerana bapak dia minta kan. Bapak dia pula memang pemerintah khalifah ketika itu. Dan ginilah, boleh kata Hafsah kan, boleh aku bagi rumah aku untuk dijadikan laluan, dengan syarat jangan tutup tingkap aku selama-lamanya untuk tengok Nabi. Makanya kalau tuan-tuan nanti jumpa Nabi, jumpa Rasulullah, bila jumpa Rasulullah, ini Rasulullah kan, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, tengok belakang. Belah sini ada satu tingkap tuan-tuan. Tingkap tu dia ada kamera yang menunjukkan tingkap tu lah. Tingkap tu tak pernah ditutup selama 1400 tahun. Itulah tingkap rumah Hafsah yang asal, yang belah sini. Tapi oleh kerana ada tingkap, dikekalkan kat situ. Kan. So tingkap tu terbuka, menampakkan lagi kubur Rasulullah di hadapannya. Wah, ini satu kisah yang agak syahdu jugalah kan. Seorang isteri yang amat menyayangi Rasulullah selain daripada Aisyah ialah Hafsah radhiyallahu anha. Ya. Okey Okey, baik. Sekarang ni berbalik pada cerita tadi, buku membakit tadi tu. Lebih 10,000 sahabat Nabi, termasuklah Osman bin Affan juga dimakamkan di sini. Ya. Seorang khalifah Islam yang ketiga dan juga menantu Nabi jugalah Osman bin Affan. Ketika mana Osman bin Affan itulah, ikutkan dasar Osman bin Affan, ada khilaf, ada perbalahan. Ada yang katakan dimakamkan di sini, ada golongan, sebab zaman Osman, tuan-tuan kena tahu bahawa berlaku pergolakan. Bila Abu Bakar mati, naik Umar okey, Umar syahid aja, naik Osman bin Affan. Bila Osman bin Affan, di era dia berlaku banyak fitnah yang berlaku. Ya, termasuklah peperangan Siffin, peperangan Jamal. Ni panjang cerita lah kan. Jamal Siffin berlaku perang yang akhirnya berperang antara Osman dengan Aisyah sendiri kan. Osman terpaksa berperang pula dengan Aisyah. Sebab apa? Fitnah yang berlaku di era itu. Akhirnya Osman mati dibunuh. Dan Osman mati dibunuh waktu subuh bulan Rejab ni dia. Ni bulan Rejab ni kan, hari Jumaat pagi subuh. Di tangannya sambil membaca Al-Quran.
Ya, ada orang bunuh dia, orang tu adalah orang Syiah, bunuh Osman bin Affan. Namun pergolakan yang berlaku antara dia dengan Aisyah macam sedikit sebanyak macam memberikan kegusaran. Osman ni ahli sunnah wal jamaah ke Syiah macam tu lah. Dia berlaku gitu. Jadi ramai yang tak setuju Osman dimakamkan di sini. Kan? Tapi mengenangkan dia adalah khalifah Islam yang ketiga dan dimakamkan juga di Baqi' Al-Gharqad ini. Tu kisah Osman ni panjang tuan-tuan. Nanti saya tak ceritalah insya-Allah secara detail tentang Osman bin Affan. Okey, dan umat Islam juga kalau ada orang Malaysia meninggal dunia hari ni masih lagi dimakamkan di Baqi' Al-Gharqad. Cuma 2018 hari tu, kan 2019 hari tu ada undang-undang baru ketika itu. Orang Saudi saja yang boleh makan kat sini. Kalau dia orang Malaysia, Indonesia tak boleh makan sini. Dia kena makan dekat perkuburan dekat Uhud, sebelah dengan syuhada Uhud. Termasuklah jemaah saya, salah satunya ialah Hajah Khamsiyah yang meninggal pada 2019. Tuan-tuan boleh tengok IC share tu, ada saya buat rakaman kematian dia. Masa dia kafan kat sana. Bermakna tak dimakamkan di Baqi' lah. Dia berjiran pula dengan syuhada Uhud kan. Tapi 2023 dah buka balik. Itu Malaysia boleh makan kat sini lah. Ya. Jadi tuan-tuan boleh doa agar kita dapat syahid dan juga mati di bumi Nabi. Sebab kata Rasulullah, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al fa inni asyhadu liman mata biha. Kata Rasulullah, barang siapa yang mampu untuk mati di bumi Madinah, maka lakukan. Lakukan tu bukan kata kerja bangunan mati, bukan. Lakukan tu doa kan. Doa lah untuk mati di bumi Madinah. Kerana kata Nabi, sesungguhnya aku akan bagi syafaat bagi siapa yang mati di bumi Madinah Al-Munawwarah. Oh kan. Confirm dapat syafaat kan. Boleh doa macam ni. Nak mati kat Kajang juga kan. Mati Kuantan juga. Tak apalah. Cerita. Tak apalah Ustaz, saya mati kat rumah. Kan. Doa tuan. Doa dengan doa Umar Al-Khattab. Semua sekali doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik waja'al mauti fi baladin nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhanku, rezekikan aku syahid di jalanmu dan jadikanlah aku mati di bumi nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Okey tuan-tuan. Sekarang ni kita akan ke arah Kubah Hijau belah depan untuk ambil gambar cantik sikitlah. Okeylah, jom. Bismillah. Sayyidina Ali di mana dia kubur? Sayyidina Ali. Sini juga. Sama. Kira keempat-empat Khulafa' Ar-Rasyidin, dua sini, dua sini. Betul. Nabi di Termasuk sini juga. sini juga. Betul. Anak-anak Rasulullah, termasuklah Qasim, kan, termasuklah anak-anak Nabi, Fatimah, Fatimah, semuanya di sini. Kalau kekal Rasulullah ada 7 anak. 6 daripadanya mati waktu Nabi masih hidup. Wah kan, itu ujian besar betul pada Rasulullah. Kan, mengkuburkan anak-anaknya. Besar kan haji kan. Kita ni sebagai orang tua ni, biar kita mati dulu tak apa. Mana ada orang nak tengok anak mati dulu. Tapi itulah ujian pada Rasulullah. 6 daripadanya wafat ketika Nabi masih hidup. Subhanallah, ya. Ya. Nabi masih hidup, 6 daripadanya wafat. Dan itulah antara bila Rasulullah mengkuburkan anaknya di Baqi' ni, meletakkan jubah yang dipakai di bawahnya, dilapikkan, diletakkan anaknya. Kata Rasulullah, setiap kita ini, kata Rasulullah, ada himpitan kubur. Ya. Cuma slow atau kuat je, pelan atau kuat je. Tapi hakikatnya semua orang akan merasai himpitan kubur. Ya, baik tangga mana pun ada himpitan kubur. Termasuklah anak Nabi juga ada himpitan kubur, cuma slow lah. Itu je kan. Hai, kalau kita tak tahu macam orang canai kan, kelepak-kelepuk hai. Hai ya Allah. Betullah doalah supaya diringankan himpitan kubur, kan. Kubur ni himpit, menghimpit kita. Ya, ni raudhah bagi wanita. Ya,
Macam inilah suasana tuan-tuan, Raudah. Orang perempuan masuk, berbaris-baris ha. Ni gaya Iraq ni. Negara Saddam Hussein, Allah yarhamnya. Iraq. Ada yang masuk melalui nusuk, ada yang masuk melalui muassasah, macam-macam, ya. Okey. Ini entrance ya untuk masuk Raudah. Perempuan macam tu nampak. Laki pun macam ni juga, ya. Inilah dia entrance untuk laki dan perempuan masuk Raudah. Ni entrance dia. Gate 364, ya. Ni turn perempuan. Nanti pukul 1 sampai subuh laki. Lepas subuh sampai tengah hari perempuan. Lepas Zuhur sampai maghrib laki. Lepas maghrib sampai malam, tengah malam perempuan. Itulah laki perempuan dia punya permit dia lah, ya. Okey. Macam ni ya. Kat sini dia akan semak. Depan dia akan semak yang paling detail sekali. Kalau bohong, keluar. Ya. Sebab ramai je yang mencelah-celah ni. Beratur. Kan beratur di Tiram Travel nampak ni. Tiram Travel ni grup. Ya kan. Tu ustazah dia. Tadi tu orang Indonesia lah sana. Sama lah. Kan. Okey, jom. Ya Habibi ya Muhammad khair khalqi Muhammad Tengok perempuan nak masuk Raudah. Memang ramai tuan-tuan. Izin masuk hanya diberikan kepada pemegang izin saja. Ya. Ada permit saja boleh masuk. Tak ada permit tak boleh masuk. Selatan. Mana pintu rumah? Belah sana. Dekat menara hijau tu. Menara. Kita kena berada dalam paling lewat setengah jam sebelum masa lah. Adalah permit. Makam. Tak ada queue. Masuk keluar je. Dia laluan tu salah je. Dia memang bergerak insya-Allah. Tak ada jam lah. Kalau nak masuk agak lapang, kena pergi pukul 3 pagi. 2-3 pagi lapang lah. Dia memang buka berapa jam? Dia tutup hanya waktu solat je. Lepas solat dia buka balik. Dia makan Nabi tu memang lapang. Yang jam ni Raudah. Ni grup mana ni? Iraq. Oh, bapak. Ini dalam 300-400 orang ada ni. Kan? Macam convocation ni. Lepas ni kemarin Umar Jackson ni kena buat ni. Warna hijau semua. Ni idea ni tuan-tuan. Idea. Nampak? Kan? Sarung aja supaya kenal. Boleh buat ni lepas ni. Pulang balik kan? Pulang balik. Bukanlah terus kenal. Okey, cantik. Alhamdulillah. Kita kan. Okey, masuk sini, masuk sini. Gambar dulu. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan. Tengok dia dekat kubah tu Itu ada orang mati tu. Itulah cerita khurafat yang selalu berlega-lega. Atas kubah tu ada orang mati. Sebab nak curi jasad Nabi.
Mana mau tuan-tuan. Ni tu lubang angin. Ventilator untuk angin keluar masuk. Tu ada lubang tu bang. Ya. Atas kubah tu ada satu tanda. Itu lubang angin ya, bukan kubur orang. Mana ada orang mati tanah atas bumbung. Ya. So itu kisah yang palsu. Ya. Tetapi kisah nak curi jasad Nabi ni memang ada tuan-tuan. Nak curi jasad Nabi ni memang ada. Di era Khalifah Harun al-Rashid yang berlaku kisah ni. Dua orang Syiah cuba nak curi jasad Nabi. Ya, ketika itu Harun al-Rashid mendapat mimpi jumpa Nabi. Nabi datang dalam mimpi dia. Khalifah waktu tu duduk kat Syria. Kan? Kata Rasulullah, selamatkan aku, kata Nabi. Harun al-Rashid pun jaga. Esok malam tidur, mimpi sama juga. Kata Rasulullah, selamatkan aku, kata Nabi kan. Oh, ni mainan mimpi ni, ada kali ni kan. Hari yang ketiga mimpi juga. Terus dia pun tak boleh jadi ni kan. Mesti ada satu tanda yang Nabi nak beritahu. Makanya dia pun persiapkan dengan dia punya tentera kan. Dia start unta, terus jalan ke Madinah kan. Terus menuju Madinah. Sampai pada Madinah, orang gubernur Madinah sambut kan. Sambut khalifah kan, sambut dengan penuh dengan kemeriahan semua. Kata khalifah, ada tak kamu daftarkan siapa-siapa yang duduk masuk dekat Madinah ni, dia masuk sebagai tetamu dan lama tak keluar? Rasa jemaah kita ni, orang datang sini ni keluar masuk, tuanku. Ada dua orang kata dia kan. Ada dua orang, memang lama. Dekat sebulan juga kan, kata gubernur. Tapi nampak tak ada apa yang mencurigakan. Pergi masjid, balik masjid, semayang macam biasa je, kami nampak okey je kan. Terus khalifah kata, mana dia duduk? Duduk sini tuan-tuan, dekat dengan Ruwaq Al-Hijrah ni. Ni Zamzam ni, tu hotel tu, Ruwaq. Ni dululah kawasan dia kan. Bawah tu. Bila dia semak tengok, memang betul berlubang daripada bilik bawah ni. Kata dalam sejarah mengatakan bahawa kalau lagi 2-3 hari dia korek, memang dapat Nabi betul. Sampai sikit-sikit sampai dah bawah tanah di era itu. Maka Khalifah Ar-Rashid terus tangkap dua orang ni, tanya, apa sebab yang kamu nak curi jasad Nabi ni? Ini telah diarahkan oleh kami punya pembesar Syiah, kata dia, untuk curi jasad Nabi. Rupanya agenda mencuri jasad Nabi ni bukan hanya Syiah. Hari ni Pop di Vatican City juga dah keluar arahan. Sebab itulah berlaku imperialisme barat yang menjajah negara Islam bermula di era 1400 lagi, 1400 ujung-ujung nak dekat 1500. Memang Vatican keluar arahan. Datang Madinah, curi jasad Muhammad, kita nak dakwa dia. Tu. Nak dakwa. Teruk tu kan. Dan itu sebab antara yang dibawa oleh Alfonso de Albuquerque tu, tu dia. Memang nak ke Madinah curi jasad Nabi. Rupa-rupanya di Yaman ada Meriam Osmaniyah memang besar. Nak masuk ke Laut Merah tak boleh. Dia U-turn, dia kona pergi ke India. Di situlah dia membunuh orang Islam di Madabar India lebih 1 juta. Ya, lepas tu dia bakar, perempuan dirogol, mati dibunuh, anak dibunuh, apa semua. Dan di situ dia dengar pula di Nusantara ada tempat orang Islam selalu berkumpul. Itulah dia Malacca kan. Panjang cerita lah. Okey, baik. Tapi cerita dia ialah agenda nak curi jasad Nabi ni sejak dulu lagi dah berlaku. Rupanya zaman Syiah sebelum tu lagi. Dia orang nak curi jasad Nabi. Ya. Dan itu berlaku, akhirnya tangkap dua orang ni dan dihukum pancung mandatori. Kan? Gitulah kisah di mana yang nak curi jasad Nabi. Okey, baik. Dan tuan-tuan, itu laluan belah kiri tu. Pintu Babu Salam belah kiri. Tuan-tuan boleh masuk melalui tandas tepi tu. Masuk terus tuan-tuan jumpa Nabi. Jumpa Nabi bersalam, lepas tu keluar pintu satu. Nak jumpa Nabi lagi, U-turn, masuk balik kan. Boleh keluar masuk. Waktu yang paling lapang untuk jumpa Nabi adalah pukul 2 pagi, 3 pagi lah. Orang lelaki. Memang lapang kan. Tak ada bersak-sak, polis pun tak ada nak halau-halau sangatlah. Kan, kalau tidak lepas waktu solat memang ramai. Khususnya lepas subuh memang ramai betul. Lepas subuh, lepas sembahyang kan, orang nak jumpa Nabi ramai. Dan okey, baik. Sekarang ni kita nak pergi pusing lah Masjid Nabawi ni belah tepi. Sambil nak ceritakan sikit, ada satu masjid di hujung sana. Yalah, jom.
Apa dia? Sini tak masuk masjid. Nah, lepak-lepak ni. Kadang ada juga yang tunggu Raudah sekejap lagi pukul 1 pagi kan. Apa semua. Ini dia yang duduk tikar kat masjid. Ini ada yang tunggu raudah kok. Ha. Ya. Rumah dia kan. Raudah kira rumah Nabi. Bukan. Raudah kira masjid lah. In between kan. Ah. Dengan tu rumah. Jadi rumah Nabi hari ni kubur Nabi. Perlu permit, tapi makam tak perlu permit lah. Betul. Sebenarnya dulu pasca Covid betul-betul memang ada dalam Itamarna. Permit nak jumpa Nabi. Ziarah Rasulullah pun permit dulu. Tapi nampak macam dah dilonggarkan. Untuk ziarah makam Nabi tak perlu permit, Raudah saja. Dan pada hemat saya je lah, tak payah permit lah. Ya, pemudahkan, open aja macam dulu sebelum Covid elok aja. Tak ada permit, tak ada apa, okey je. Ustaz, kalau mau nak Ini masuk sini ah. Ni ada polis tu. Ni ikut ni ah. Ikut laluan tu jumpa Nabi. Yang lelaki tu ha. Ya. Oh yang depan ni Ya. Tak boleh, kita tak pergi sana. Aku datanglah pukul 3 pagi. Banyak masa lagi. Banyak masa. Yang depan ni. Ha. Lelaki apa tak ni? Lelaki je. Nanti kita datang waktu lain. Ni nak pergi jarah aku ni. Toilet tutup. Tidak, nanti dia boleh akses daripada bawah lah. Kan, masuk toilet dari sini, keluar toilet sini. Masuk dalam. Pandai dia mah. Oi, pandai. Semua tu dah dipikirkan lah. Kan? Ni payung ni. Payung gergasi. Ada 250 buah semuanya. Made in Germany. 2003 ke bawah, lampu saja ada. Payung tak ada. Jadi raja ketika itu mengarahkan engineer, ini tiang yang better ada, kau fikirlah buat payung macam mana. Yang boleh letak payung atas dia. Rupanya inilah desainnya. Payung yang sedia ada ni boleh seberat 3 tan dan mampu menahan kelajuan angin selaju 180 km sejam. Dan kadang-kadang bumi Saudi ni ada hujan batu ada hujan biasa pun ada ribut pasir. Jadi angin memang kuat. So di bawah 200 km mesti payung ni dapat mampu bertahan. Dan dia punya kain yang digunakan memang tahan lasak. Ya, polymer fiber, tak apa namanya, macam itulah. Ya, jadi dia tak mudah koyak. Sebab apa? Burung suka tertinggik. Burung merpati suka tertinggik banyak-banyak, ramai-ramai, sambil berak-berak. Kan, sambil kuku pun duduk cengkang-cengkang payung, kan. Kalau tak tahan habis koyak rabak. Museum Haramain, itu tu Makam Nabi. Boleh masuk petang lepas asar. Ya. Ada apa dalam? Museum Nabi, ada replika rumah Nabi. Kan, ada Quran lama. Ya. Ini semua belah kiri ni hotel-hotel yang memang berada di bahagian selatan dan merupakan antara Fiesta jugalah. Dia punya hotel, siapa yang duduk sini ni nampak kubah hijau kan. Jadi nampak mahal sikit lah. Nampak kubah hijau. Macam Haram View, gitu kan. Kaabah View kalau kat Mekah, kat sini Haram View untuk Masjid Nabawi. Dan ini adalah bangunan pentadbiran untuk polis-polis, pekerja-pekerja. Ini bangunan pentadbiran Masjid Nabawi lah. Yang tu nak buat museum tu, As-Salam Museum. Juga terbengkalai. Bila wallahu alam. Madinah ni asalnya bukit-bukit kecil. Kan, namun dah diratakan lah. Ya. Betul. Madinah ni pun banyak bukit, tapi bukit dia jauh-jauh sikit lah kan. Mekah tu dia lembah. Bukit memang keliling. Dia lembah. Jadi bila hujan semua air turun ke Kaabah. Sini tak ada.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, terus ke Masjid Al-Ghamamah ya. Inilah, dia nak dakwa lah tadi kata. Alah, mungkin dia nak curi supaya dapat diburuk-burukkan ke apa kan, gitu lah. Persoalannya Nabi betul-betul ada di bawah tu ke ataupun Nabi dah diangkat ke langit? Kan? Ya. Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada mengatakan bahawa Rasulullah memang masih di bawah jasadnya. Cuma rohnya saja. Kan? Ada di dalam barzah ya bersama. Dalam masjid tu ada kan? Ada. Minumlah sampai kembung. Tak ada apa masalah. Balik Malaysia besok pun nanti dapat juga air zam-zam 5 liter. Siapa yang kurang pihak tepi. Nak tambah pihak tepi. Kan? Ada. Okey. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Okey. Okey. Okey, duduk semua. Alhamdulillah. Ada dapat nikmat duduk. Syukur atas nikmat duduk. Okey, okey jom. Duduk. Duduk. Gimbal hand nama. Okey tuan. Kita berada di Al-Manah Square ya. Ni namanya Al-Manah Square. Square ni tempat kita berhimpun lah. Di sinilah dulu tempat di mana dilakukan hukuman qisas. Kan? Kalau ada qisas ataupun hudud, sam hilang. Inilah tempat dia, square ni, ya. Tapi jangan risau, tak berhantu, ya. Hantu-hantu ni semua setan Malaysia ya kan. Hantu Malaysia ya. Sini dibuat qisas dulu, namun dengan pendekatan ke arah kemodenan. Ini hukum-hukum hudud ni semua tak dijalankan lagi secara terbuka lah. Kalau buat pun dekat dalam penjara lah kan. Dulu ditunjuk luar, betul tak? Kan? Siapa yang pernah tengok TV Saudi News di era-era 90-an. Oh. Satu di sini kalau Madinah. Kalau Mekah dekat Tanaim, Masjid Aisyah, kan? Lepas Jumaat aja ada ambulan, ada polis, Al-Gojo. Oh, sang Al-Gojo. Tu. Kan? Potong kepala tuan-tuan. Pop hilang. Di era 90-an tu ada satu geng tuan-tuan. Ni yang cerita ni guru saya. Guru saya Datuk Ismail Kamus lah. Kan? Allah yarhamnya. Dia cerita di era itu ada sindiket yang mencuri duit dekat datang tawaf. Dia tahu di mana orang simpan duit ni kan, dekat tali pinggang haji gitu tu, yang warna hijau apa semua tu. Jadi bila dia pakai cincin ada pisau. Bila dia tarik ni, zap, putus tali pinggang. Kena tali pinggang tak apa. Kena perut, melambat keluar habis perut. Makanya berlaku kes, satu orang mati depan Kaabah tuan-tuan, buat kerja ni. Dan akhirnya lepas seminggu dapat tangkap 5 orang. Akhirnya dia ke Pancung. Pancung tu dibuat dekat Tanaim. TV buat liputan. Oh, memang tepi jalan dia. Sap pun. Orang tengok tu insaf dah, iman abadan abadah lah. Tak ada dah nak buat jahat tu. Oh, mencuri ke nak buat jahat? No. Ya, kalau dia buat dosa pun mungkin dengan Tuhan lah. Tapi nama kata nak mencuri kedai emas tu, sebab tu kedai emas azan biar gitu ya. Siapa pun tak berani nak ambil. Ya. Sekarang ni aja di era 20-an tutup juga kedai kan. Ditutup kat jaring, dikunci juga.
Dulu 90-an tak ada. Memang dia buka gitu sebab selamat tu lah orang takut. Dengan hudud itu dah mampu educate orang. Ikut hukum Allah, ini dia. Kan? Bila bunuh, dibalas bunuh. Orang tu bunuh orang ni. Dia dan konco-konco dia sama. Dikira subhat, mati semua sekali. Hukuman mati, mandatory. Bila berlaku gitu, baru bagi insaf pada orang. Oh betul. Orang tengok gitu, kita baru nak buat kerja ni. Tak jadi. Tak jadi ya, Saudi tak jadi. Habis telinga apa leher kita. Okay, tuan-tuan, cerita lah. Kat sini tempat memang hukuman pancung tu. Okey. Di sebelah kanan tuan-tuan ni, ini adalah Masjid Al-Ghamamah. Masjid apa? Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah ini maksudnya adalah Masjid Awan. Nampak awan atas? Tak ada awan kan, tak ada awan. Okey. Di era Rasulullah, sini ni memang dataran kosong. Dataran je. Tak ada rumah, ya. Jadi Nabi bila mana hari raya Aidil Fitri, sunnah Rasulullah semayang hari raya di luar. Yang semayang dalam masjid Nasya je. Raya dalam masjid. Apa sebab? Hujan. Asyik hujan je. Raya je hujan. Raya je hujan. Kita punya semayang dalam masjid. Kalau tengok belahan dunia, tak ada. Tengok di Rusia tuan-tuan. Rusia semayang hari raya di jalan raya Moskow. Masjid kosong. Dia semayang kat luar. Kan? Di Moskow kan, kat luar. Polis Moskow, polis Rusia. Tengok aja orang semayang. Sebab apa? Sebab Putin bagi arahan apa? Jangan ganggu orang Islam semayang. Kan? Itu Putin. Bagus lah tu kan. Bagus. Doa lah tuan-tuan bagi masuk Islam. Mantap kalau Putin tu masuk Islam. Satu ancaman besar lah kepada Amerika lah dengan sekutu-sekutu barat. Kan? Kalau Putin tu masuk Islam, hebat kan. Kan? Termasuk jugalah semayang raya-raya di China. Sama juga kat luar. Mana-mana lah kan. Jordan ke apa semua. Saya dulu zaman-zaman belajar. Semua semayang kat luar. Termasuk Nabi semayang hari raya kat luar. Ketika mana Nabi memberi khutbah hari raya, semayang, ada awan di atas yang melitupi Nabi daripada panas siang. Maka Umar bin Abdul Aziz, ya, mengenangkan kisah Nabi itu, dia telah bina satu masjid. Ya. Dan di era Raja Fahad direnovate semula. So ini adalah masjid yang direnovasi di era Raja Fahad. Cuma dia mengambil seni bina di era Umar bin Abdul Aziz dengan menggunakan pakai batu-batu yang sedia ada lah. Kan batu-batu dinding tu era Umar bin Abdul Aziz, bermakna era 300 tahun selepas hijrah. Bermakna masjid ini dah berusia hampir 1100 tahun lebih. Masih lagi tegak. Dan belah siang dibuka untuk semayang. Jadi tuan-tuan tengok, kalau waktu duha free datang. Masjid tu boleh semayang. Laki perempuan boleh masuk. Ya. Laki belah tengah kiri, perempuan belah hujung mana. Ya. Dan tengoklah kan macam mana rupa paras masjid di era tabi'in. Kan. Umar bin Abdul Aziz merupakan tabi'in. Dia adalah cucu kepada Umar bin Al-Khattab. Bermakna tabi'in apa? Tabi'in ni ialah orang yang tak sempat jumpa Rasulullah, tapi sempat jumpa sahabat. Itu tabi'in. Sahabat ialah mereka yang dapat jumpa Nabi. Itu sahabat. Tak kisahlah jumpa Nabi ke tak jumpa Nabi, tapi hidup sezaman dengan Rasulullah, sahabat tu. Ya. Tapi tabi'in ialah mereka yang dapat jumpa sahabat. Tabi'in yang dapat jumpa tabi'in. Gitulah. Okey. Dan ujung sana tu ada satu masjid lagi. Itu adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sebab apa? Sebab di era zaman Rasulullah, Nabi sebagai mentor, dia ada banyak disciples kan, ada banyak anak murid lah kan. Termasuk jugalah tutor yang bersama Rasulullah untuk menyebarkan lagi agama. Jadi kalau harap ke Nabi aja, orang ramai ni, orang makin ramai masuk Islam. Jadi tak larat juga Nabi seorang aja. Maka ramai yang faham agama macam Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin 4 orang ni memang hebatlah. Maka Abu Bakar Nabi tugaskan datang ke kabilah kat situ untuk mengajar puak yang ada di situ. Ya, Madinah tuan-tuan, Madinah dahulu lebih daripada 300 suku kaum yang ada kat sini. Yang dominan kita di Malaysia yang dominan 3 je, Melayu, Cina, India kan. Yang lain-lain tu Dayak, Iban apa semua tu bla-bla Sarawak lah, tapi dominan dia kita Melayu, Cina, India. 3 yang besar pun dah bergaduh dah macam-macam. Bayangkan Rasulullah dulu masuk ke Madinah nak tubuhkan negara Islam Madinah. 300 Nabi kena berhadapan
yang besar-besar. Tapi yang paling besar Aus dan Khazraj yang membentuk kaum Ansar, kan. Aus Khazraj ni berperang ratusan tahun, tuan-tuan. Perang aja Aus Khazraj. Tapi Nabi satukan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jadilah mereka kaum Ansar, kan. So Muhajirin datang, Ansar bantu, gitulah, ya. So itu Masjid Abu Bakar, dan di sebelah sana tu adalah Masjid Ali bin Abi Talib. Nampak tu belah sana tu, yang warna putih tu, kan. Ya. Sekarang ni yang masih buka dua ni je. Masjid Ali dalam renovate. Saudi tengah renovate yang baru ni. So ketiga-tiga masjid ini dibangun di era Umar bin Abdul Aziz, direnovate ketiga-tiganya juga di era Raja Fahad. Okey. Yang ini 20,000 Riyal Saudi era Raja Fahad. Masjid Abu Bakar tu dalam 8,000. Masjid Ali dalam 10,000. Tapi ini dah direnovate lagi ni di era Raja Salman. So saya tak tahulah berapa harga sekarang ni. Tapi masih lagi belum dibuka. Saya tak akan sembahyang dalam tu. Ni dengan sini pernah sembahyang. Kan? Abu Bakar dengan ni sembahyang. So, termasuk Masjid Abu Bakar tu, dia punya seni banner tu memang autentik, old school. Macam zaman sahabat dulu kan. Memang dia, sebab dia kekalkan binaan tiang tu dengan dia punya piling asal tu masih ada. So waktu duha ada free pergi. Ya. Sembahyang dekat Masjid Abu Bakar tu kan. Bila masuk dalam 50 orang boleh masuk lah, 50. Yang ini boleh muatkan hampir 150 orang boleh masuk, kan. Okey, baik. Dan laluan khas yang menuju ke Quba, tuan-tuan, itu dia. Daripada Masjid Nabawi terus ikut lampu tu. Ikut lampu dua-dua tu. Straight aja. Straight ujung. 3 km menuju ke Masjid Quba. Nabi suka sangat jalan kaki pergi Quba setiap hari Sabtu. Sisa Sabtu je Nabi jalan kaki pergi ke Quba, dapat meraih satu pahala umrah. So siapa-siapa yang kuat-kuat lepas subuh sila. Cerita ni. Okey. Macam mana? Tak. Ini dibuka belah siang aja. Waktu duha sampai zuhur, asar las. Masjid Quba tak? Masjid Quba 24 hours. Kan? Sebab Masjid Quba tu memang dalam sejarah Islam masjid yang pertama dibina. So itu besar pahalanya. Dan man tatahhara fi baitihi fa ata Masjid Quba fa salli fi salatan falahu ajrun umrah. Kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah sahih, kata Nabi, barang siapa yang berwuduk di rumahnya ataupun di kediamannya, di hotelnya, lalu dia datang ke Masjid Quba, solat 2 rakaat, dapat pahala umrah. Oh tuan-tuan, peri-peri je pahala umrah ni. Ya kan? Jadi bukan kata buat pahala umrah, tak payah buat umrah, bukan. Pahala umrah tu dapat. Bayangkan kalau jadi ahli Madinah, hari-hari boleh dapat pahala umrah. Ya. So nanti insyaAllah kita ada ziarah luar nanti, untuk sembahyang Quba nanti insyaAllah. Adalah sekali, ya. Boleh lah insyaAllah, ya. Okay, baik, boleh. Gambar tuan, gambar. Gambar. Okey, alhamdulillah. Ya. Lelaki nak sembahyang boleh masuk pintu Babul Quba, belah sebelah tepi bersalam tu. Nanti tunjuk. Boleh masuk situ lah. Dekat WC ni semua boleh ambil air wuduk lah. Boleh? Boleh. Boleh sebenarnya cak kan. Sebenarnya cak dulu boleh. Lepas tu ambil wuduk dulu, lepas tu masuk masjid. Sini musim sejuk ni, air pun dia bagi air suam. Okey kan. Lupa pula. Okey. Saya nak bawa tuan-tuan ke Raudhah. Jom. Yalah, jom. Okey. Selesai Raudhah kita, apa dia? Kubur Nabi itulah dinding hijau tu. Dinding hijau tu rumah Nabi. Kubur Nabi hari ni atas dia kubah hijau. Kan. Okey, jom. Yalah. Okey, alhamdulillah selesai kita membawa para jemaah KU31 untuk ziarah dalam pada malam ini. Ya, mungkin tak ramai lah malam ni yang nak ikut. Bagi yang tak pernah tahu, so kita maklumkan di manakah pintu lelaki, pintu perempuan, di mana tempat nak masuk sembahyang, mana pintu nak pergi ke Raudhah, Babu Salam pintu mana satu, kan, kubah hijau tu apa, jadi gitulah.
lazimnya macam jemaah yang pernah datang, dia macam malas nak ikut yang dalam ni. Gitu. Sebab kita pun cakap benda yang sama je ulang-ulang. Ya. Di manakah tempat Rasulullah dimakamkan, pintu masuk jumpa Nabi mana dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan, inilah dia para pengunjung yang datang ke bumi Nabi. Agak lapang ya. Malam-malam ni menjelang pagi ya tuan-tuan. Dekat pukul 12 ni. Turn Raudah lelaki bakal menyusul pada jam 12.30 pagi sehinggalah subuh. Ya, suhu malam ni sekitar 8 Celsius dengan angin yang bertiup dalam 4,5 km ya. Ya, alhamdulillah. Kalau angin tiup kuat, wah memang sejuk tuan-tuan. So far ini angin dia tenang-tenang aja tuan-tuan. Ni macam angin sepoi-sepoi aja. Ya. Memang saya suka sejuk tuan-tuan daripada panas. Lama dah nak sejuk ni kan. Rasa sedap aja. Rasa menucuk muka tu, rasa Allah bahagia, syahdu. Mengimbau kenangan di Jordan dulu musim sejuk ni. Ya, alhamdulillah. Kalau musim panas, malam panas, siang panas ya. Malam pun 38 Celsius, belum siang lagi tuan-tuan. Kalau bulan 8, 9, 10 memang musim panas ya. Agak kurang sikit orang datang. Sebelum sejuk ni ramai orang datang. Ya, ramai pula orang datang sejuk ni ya. Ni air Zam-Zam yang sedang di refill. Di refill. Budak-budak semua suka ni sejuk ni. Ya. Luar ni dataran luar masjid. Tak boleh kat luar ni. Masjid dikira daripada pintu masjid. Ya. Kenal ni dia saya kenal ni yang lelaki tu 20. Okey, yang mana hotel yang warna hitam tu kan, atas bumbung tu, biru kan, hitam belah kiri. Itu namanya Hotel Mias Madinah. Itulah hotel untuk kembar umrah buat haji nanti. Kita duduk situ. Dah dekat dengan Sebaris lah kan, masuk pintu nombor 1 dekat Raudah hujung. Okey lah, boleh lah. Ya, kita dah get kontrak tu untuk haji tahun ni. InsyaAllah dekat lah untuk haji kembar umrah Mekah. Kita duduk kat Senyuk Hajiat 250 meter, 300 meter. Dan di Aziziyah kita duduk dekat Hotel Al-Hayat 700 meter. Kita pakai hotel. Ya betul? Ya, situ kalau hotel lah barat ni tuan-tuan lagi jauh. Kan? Lagi jauh. Biasanya yang ambil sini ni semua orang Turki lah. Ni yang Turki ya. Yang Turki suka ambil ni. Kan? Ni tu lah Diyar At-Taqwa sampai hujung sana. Memang jauh tu kan. Dulu inilah tempat pasar kurma. Dataran luar ni. Pasar kurma dulu. Suk Tamar disebut. Memang meriah. Tuan-tuan kalau berdatang 2016 dulu ke bawah lah. 2015, 2013. Meriah. Lepas subuh ni semua jual jubah. Kan? Satu helai 10 rial. Kat tepi-tepi tu orang jual. Memang tempat melontar lah. Meriah betul. Kan? Tapi yelah, sejajar dengan masa, orang pun makin ramai. Undang-undang dah diperketatkan.
Dah roboh habis fasa tamak. Dia buat lampu untuk orang sembahyang lah. Bila Ramadan ni penuh sampai hujung mana tu. Penuh kapet semua penuh. Ramadan tu luar biasa. Sini-sini orang sembahyang ni penuh. Ramadan jemaah memanjiri Masjid Nabawi, Masjid Haram lebih daripada 3 juta. Dah macam haji lah untuk Ramadan. Daripada awal Ramadan lagi memang ramai. Ramai juga yang ambil package sebulan Ramadan kan. Ini belah kanan ni pun tempat perempuan eh. Ini pun tempat perempuan ni. Mana perempuan kita? Mana? Dia belah sana kan, biar kan. Sini tak main lah sini. Jauh kan. Dia main 25 je lah sudah. Kan. Terang kan dia orang bukan datang ni. Tapi cerita dia pintu 14 ni perempuan tu lah. Tutup. Yang boleh iktikaf perempuan belah sana je. Sini tak boleh iktikaf. Jadi kalau perempuan tak ramai sangat iktikaf. Laki je. Ya. Yeah. Ni moving pic juga ah. Patutnya moving pic Mekah, moving pic Madinah kan. Wah, bau betul. Ini Anwar moving pic. Tabung haji di sini ah. Kita tidak duduk sini ah, Taliban Front tu ah, hotel kita tadi. Tapi kita duduk dekat belakang Oberoi ujung sana. 5 star jugalah, ya. Tak dapat. Betul. Baru dapat pahala iktikaf. Tapi kalau sembahyang imam dapat pahala. Ya, sebab bersambung soft. Soft bersambung. Subuh boleh lah. Boleh kat luar juga. Cuma tak dapat iktikaf lah. Dan dalam masjid biasanya suam je. Luar sejuk lah. Kan. Dalam masjid suam. Dia keluarkan hawa panas kan. Aircon tu dia keluarkan panas. Memang syahdu rasa. Syahdu malam. Oh, ini tawaf ni. Tawaf first floor. Ini masjid ni berapa kilometer ni? Satu hala, satu sama sa'i. 4,5. Satu hari. So ni dah pakai sa'i ni. 1, 2, 3, 4. 4 kali sa'i, lagi 3 cukup 7 lah. Oh, sedap pula. Berapa kat ni? Payung? Payung akan dibuka seawal setengah jam sebelum subuh. Dia akan menguncup setengah jam sebelum maghrib. Nak tengok dia kuncup, dia buka, kena berkelah bawah ni. Bawa teh panas. Pagi 7 malam. Tidak, dia tengok luar keadaan je. Kadang kalau boleh biar sejam sebelum maghrib, sejam sebelum subuh. Boleh berkampung bawah ni, boleh buat rakaman. Ya, ini kita duduk sini patutnya. Taliban Front. Tak dapat. Kita duduk dekat hotel 5 star lagi. Upgrade ke Al-Haram. Upgrade. Hotel tu baru tu kok. Oi, baru. Itulah aku tak Tengok kan, semua complimentary, TV Nala besar. tak ada ada tu. Ada apa tu? Bilik lah, sejuk eh. Tak ambil uduk ni. Ada uduk. Nak terkonceng saya. Kan? Tak pernah tengok hotel sekarang ni ada bahruk tu. Apa dah? Baju tuala bahruk tu.
Hotel tu tadi ada. Saya buat towel. Ya. Buka belakang. Buka tu belakang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasa tenang, rasa syahdu berada di bumi Madinah, tuan-tuan. Umrah pun kita dah buat. Dia seronok masuk Mekah dulu. Umrah dah habis. Dah datang ke Madinah ni tenang-tenang aje. Kan? Tak ada mikir ya. Cuba kalau tak lagi buat umrah lagi. Wah, lepas ni umrah pula. Kan? Kadang-kadang jemaah kat sini 4-5 hari dah demam, sejuk. Sampai umrah pertama dah merah mata. Lah satu umrah dapat buat. 2 lagi umrah out dah. Sebab demam. Umrah bilik lah. Cara kita masuk Mekah dulu pun pacik dah. Kenal Ustaz Mahathir Abdul Halim. Ya. Dia mana sekarang? Faizin. Aziz. Faizin Travel. Dia buat apa? Dia sendiri. Dia pengurus eksekutif tu, Faizin. Dan dia pensyarah USIM tu. Wow. Nak bawa ni. Kan? Nak tunjuk lokasi tempat di mana? Apa? Belajar Madidah sama dengan dia? Tak. Dia senior lagi. Saya junior lah. Tapi dia bukannya belajar kat Jordan. Dia belajar Mesir. Mesir. Belajar Quran kan? Saya Jordan. Hotel Al-Haram tadi tu bayar Hilton lah tuan-tuan. 5 star. Second row. Walaupun di belakang second row tapi 5 star. Tu Madin tu. Madin tu third row 5 star tu. Dia meminta nak tu Madin tu. Lawa dalam dia. Jadi kan. Ini adalah siapa punya lah? Tak. Nama je. Mana ada demo hotel. Mana tahu dia hebat Kan. kan? Orang pajak-pajak je. Dia orang tak beli. Dapat tiket. Tiket terbang sapu semua. Dia ambil 40,000. Lepas tu KRS pun ada juga 20,000. Tiram 30,000. Isi orang kata dia ambil. Aja. Dia dah duit banyak. No money no talk. Ada duit banyak, buat duit lagi lah. Macam tu lah. Itulah. Tapi yang membezakan adalah siapa Betawi yang bawa tu. Tak ada beza. Kan? Oh. Oh, anak abang. Abang, anak dia. Anak saudara lah. Ya. Ada ambil kemarin umrah ni.
Sama lah ya. Saudara mara ni leceh sikit. Orang lain lah. Saudara mara nanti berbunyi-bunyi pula. Itulah inilah apalah. Memang siapa pun buat apa pun itulah. Saudara mara payah ha. Nak makan tuan-tuan, ni dia beli kat Sanabil bawah ni. Allah tutup. Tutup pula. Kalau tutup, saya nak bawa tuan-tuan ke kedai viral tu tengah tu. Jom. Kita cari makan kejap. Lapar ni. Malam tak sempat makan. Ini yang saya buat tu. Buat video tuan-tuan. Viral lah. Tempat ambil gambar comel-comel ni. RM20 dia ambil 9 photoshoot. Dengan background kalau Masjid Nabawi memang cantik. Boleh simpan lah buat kenangan abadi. RM20 je. RM20 je. Dia bagi negatif ke dia bagi apa? Tak, dia bagi PDF ataupun JPEG lah. JPEG. Ni kedai-kedai viral. Tengoklah apa yang ada. Ya. Ni ramai orang suka ni Asmi Ajwa. Ada. Video tu ada. Okey. Tengok Indonesia, Malaysia food. Malaysia food ada apa nasi lemak malam. Assalamualaikum. Ada apa je? Ada lontong sayur, ada mi kari, Oh. ada bubur ayam, Ya. Ni Ji. Ni apa yang semua ada? yang enggak ada. Mihun goreng Bihun goreng habis, habis. Allah habis. sop tom yum habis. Okey, ada sop okey. bihun. Okey. Tak apa, tunggu ngaji je ya. Nanti kita bersama dulu. Tengok jap ya. Okey baik. Tengok belum lagi. Tengok dulu lah. Ni pizza sini. Ini pizza mantap ni. Ini Indonesia, tu bakso. Original. Ini tempe mana ni? Kalau nak shawarma tu je, mantap. Shaw shawarma. Memang itu memang pot shawarma dia lah. Sejuk ni nak lepak. Okey lah. Okey. Wah, tu api pun dah menyala. Dah ada api menyala. Ini api Kisra Parsi ni. Okey tuan-tuan, jumpa lagi lah pada video yang akan datang insya-Allah ya. Jadi inilah dia dalam dan kita pulang semula ke hotel kita insya-Allah lepas ni. Okey, siapa yang cari shawarma boleh datang sini insya-Allah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.